Kawasan tak ada streaming, tak ada fiber, memang masalah nak dapat internet. Jadi, korang biasa nampak kan, orang beli satu modem, masukkan SIM card. Lepas tu dapat internet. Tapi, ini dia, MyEWiFi. Korang tak perlu cari SIM card, tak perlu nak pilih SIM card apa. Just plug and play, terus boleh pakai sebab MyEWiFi support lebih kurang 5 telco iaitu Celcom, Maxis, Digi, U-Mobile dengan Yes 4G. Device ni akan detect line ataupun coverage terbaik dekat kawasan yang korang tinggal tu. Jadi just plug and play, internet stable. Tak payah pening-pening nak pilih SIM card apa lagi, nak plan data apa lagi. MyEWiFi akan selesaikan semua masalah tu. Jadi kepada korang yang nak beli MyEWiFi, boleh check di ruangan description dekat bawah, masuk website tu. Benda ni confirm akan selesaikan masalah korang. Aku perasan dalam channel aku ramai juga golongan-golongan yang berumur 25 tahun ke bawah. Dan video hari ni aku nak sentuh pasal politik sikit. Walaupun aku tak minat politik, tapi aku saja nak cerita sebagai, kita anggap sebagai, aku bosan-bosan nak bercerita sebagai podcast, sebagai, yelah kerja aku memang buat video dalam YouTube. Kadang-kadang tak ada idea. Jadi kita bantai je dengan topik-topik yang tak ada kena-mengena dengan telco. Okey, adik-adik semua. Adik-adik sekalian. Kadang-kadang kita nampak kerja politik ni, menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat adalah satu kerja yang mulia. Sebab kita cuba memperjuangkan nasib rakyat kita, penduduk setempat yang kita tinggal dekat situ. Kita cuba memperjuangkan apa keperluan dia, apa kemahuan dia orang, apa permintaan dia orang. Tapi berdasarkan pengalaman aku lah kan, ya, kita sekali pandang nampak macam okey tau. Ini kerja yang mulia, kerja yang sangat susah nak berdepan dengan orang, nak menjawab masalah orang. Tapi bila lama kelamaan, bila seorang yang dipanggil ahli politik ni, dia akan naik tau. Bila dia orang dah naik ni, ada satu risiko yang akan berlaku, iaitu mereka lupa daratan. Maksud lupa daratan tu bukanlah sampai member lama tak kenal, member ni tak, bukan macam tu. Maksudnya dia orang akan mudah terpengaruh dengan duit. Seorang ahli politik ni banyak peluang untuk dapat duit. Macam mana? Berdasarkan rasuah. Ataupun kita tak panggil rasuah, kita panggil sebagai duit jajan. Dekat tempat aku panggil duit jajan. Memang popular sangat. Sebagai contoh, korang merupakan ketua di satu kawasan. Bila ada projek baru masuk daripada kerajaan, orang kata peruntukan kerajaan, katakan nak buat jalan raya kan. Bukan jalan raya lah, let's say ni macam kawasan kampung. Jalan tu nak dibaik pulih, nak dibesarkan, nak dicantikkan semula. Kontraktor yang buat kerja-kerja tu akan berebut datang jumpa korang ni. Sebab korang ni ketua dekat kawasan tu tau. Dia sampai macam tu sekali tau. Aku pernah jumpa depan mata aku dan pernah berlaku secara live. Tapi bukan akulah ketuanya, aku tak ada kena-mengena dengan politik. Dia datang, bang, saya nak bagi tahu abang ni, dengar kata kat sini kan nak buat pembesaran jalan lah. Jadi saya ingat saya boleh uruskan semua ni. Itulah, kalau betul boleh saya nak minta kebenaran abang. Dia placing macam dia tak tahu apa-apa tau. Umpama dia dah dapat job tu, dia placing. Lepas tu dia bagi sampul. Okey bang, terima kasih bang. Ni ada ni lah, duit jajan-jajan sikit. Boleh beli jajan ke apa, boleh beli makan, boleh buat apa-apa bla 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 bla. Bila tengok duit ada beratus dekat situ. Okey, ini yang kita katakan rasuah yang macam tak nampak tau. Dia nampak macam orang berbudi, kita berbahasa. Tapi kalau nak diikutkan, dia macam rasuah juga. Dia datang dengan baik, placing macam dia dah dapat job tu, padahal sebenarnya dia nak dapatkan job tu. Jadi datang, dia pungpang cakap, lepas tu bagi satu sampul, tahu-tahu dalamnya duit. Jadi sebagai seorang ketua lah kan waktu tu kan, kalau korang rasa kan, kalau korang dekat situ ketua, adakah korang nak tolak orang ni? Tak mungkin. Kemungkinan besar sebagai ketua, aduh dia dah bagi ni, tak apalah kita bagi job ni dekat dia. Dia dapat job dekat situ. Ini salah satu situasi rasuah yang aku jumpa depan mata aku. Kemudian aku ada satu pengalaman dengan kawan-kawan aku lah, kawan terdekat ni. Dia ceritakan tentang kesusahan dia ketika ahli keluarga dia sakit. Macam mana ceritanya guys? Cerita dia macam ni. Dia ada ahli keluarga yang sakit tenat, dan dia merupakan seorang yang bukan orang kaya. Dia orang susah. Nak kata susah sangat tak, dia orang sederhana je lah. Tapi bila sakit, bila ahli keluarga dia sakit, dia kehabisan kewangan dia nak gunakan untuk perubatan. Jadi sampai satu masa tu lah, ahli keluarga dia meninggal. Bila dah meninggal, dia terdengar satu cerita di mana ada pihak, ada satu NGO tu, kerja dia memberi bantuan kepada golongan-golongan susah atau kita panggil asnaf. Ada buat peruntukan untuk bantuan tu. Tapi bila ahli keluarga dia dah meninggal,
benda tu dia baru tahu, dan bila dia baru tahu dia cuba tanya, oh benda ni boleh awak boleh minta ni, patutnya dulu ni awak boleh minta, kena isi detail ni sikit, isi ni. Jadi dia marah. Sebab dia marah kenapa benda yang sepatutnya satu NGO yang patut memberi bantuan kepada golongan asnaf tidak mewar-warkan cerita tu, tidak diviralkan benda tu. Aku tak tahu salah siapa ni. Tapi kalau diikutkan, patutnya NGO tu dia perlu menjalankan kerja mewar-warkan bantuan-bantuan untuk asnaf ni, supaya ketua-ketua lain ataupun penduduk-penduduk dekat kawasan tu boleh tahu dan boleh dapatkan bantuan kepada asnaf-asnaf yang ada berdekatan dekat situ. Tapi ini cerita kenapa dalam keadaan kawan aku tu waktu dia susah, waktu dia ahli keluarga dia tengah sakit, tak ada member-member yang bagi tahu, kawan-kawan bagi tahu. Aku kadang terfikir, adakah ini salah member sendiri ataupun adakah ini salah golongan-golongan NGO? Itu satu. Aku sebenarnya tak berapa reti sangat, tak berapa pandai sangat nak terangkan hal-hal politik macam ni. Okey, kita ke next situasi. Situasi seterusnya, bila kita cakap tentang bantuan dan kita melaporkan kepada yang berkait dengan politik, tapi ini bukan politik besar lah, maksudnya politik dalam kawasan tertentu. Bila cakap bantuan, especially melalui masjid. Masjid ada duit guys. Dia ada duit tabung dan ada duit peruntukan. Duit tabung masjid tu aku tak tahulah, ni aku bukan seorang pakar agama kan. Aku tak adalah tahu sangat kan. Aku taklah mahir sangat kan. Tapi aku terjumpa lah satu knowledge di mana tujuan duit masjid ni digunakan atas dasar amal jariah. Apa yang dimaksudkan amal jariah tu, kemungkinan besar orang susah kita boleh bagi bantuan, ataupun orang yang baru kehilangan ahli keluarga, kita boleh gunakan duit tu sebagai kharat kematian. Kalau orang ada masalah, contoh masalah apa ya, tak payah cakap lah masalah tu memang dia dah tak boleh settle punya, orang dah tak boleh tolong, kemungkinan besar duit tabung masjid tu boleh digunakan untuk membantu dia. Itu yang kita katakan, duit tabung masjid digunakan atas amal jariah, memang sepatutnya dibuat macam tu lah. Ini apa yang aku baca, aku jumpa artikel. Tapi aku tak pastilah, aku tak cakap betul, aku tak cakap salah. Mungkin ustaz yang tulis benda tu menipu aku, tak tahulah kan. Okey. Kalau korang rasa betul atau tak duit masjid digunakan atas tujuan amal jariah, korang komen dekat bawah. Jadi aku pun nak tahu, nak tengok, mungkin ada di antara korang yang mahir sedikit tentang agama. Jadi politik yang berlaku dekat situ adalah, bila cakap tentang membantu orang dengan menggunakan duit masjid, aku jumpa, tak boleh nak selalu macam tu. Ayat yang aku jumpa ni tau, korang bayangkan, orang cakap, orang-orang dekat dalam tu lah, politik yang berlaku dekat situ adalah, tak boleh buat macam ni selalu, nanti duit masjid habis. Macam mana kalau duit masjid habis? Aku ada jumpa member seorang, dia cakap dekat aku, yang kau takut sangat duit masjid tu habis kenapa? Itu rezeki datang daripada mana? Siapa yang bagi kau rezeki sampai kau sanggup cakap kau takut duit masjid habis? Dekat situ aku terfikir, logik juga bila bab nak sedekahkan duit masjid untuk digunakan sebagai bantuan, orang-orang akan memberi cadangan, memberi feedback di mana takut duit masjid habis. Kemudian diorang perlukan persetujuan secara majoriti untuk memastikan, untuk membolehkan duit masjid tu digunakan untuk derma kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi adakah dekat sini apa yang aku baca tentang duit masjid boleh digunakan atas tujuan amal jariah adalah salah, sehingga orang-orang berkaitan meeting cakap macam tu? Apa pendapat korang? Benda ni agak sulit sikit, agak orang kata apa, complicated sikit untuk aku. Lagi satu sebab aku tak pandai nak menerangkan hal-hal macam ni, hal-hal politik ni. Benda macam tu, ada permainan politik dekat dalam macam tu, aku rasa macam ada yang tak kena. Aku rasa macam tak sepatutnya. Tapi itu cuma pendapat akulah. Mungkin korang lebih mahir, lebih jelas dengan benda ni, boleh kongsikan dekat ruangan komen dekat bawah. Lagi satu, bila aku nampak adakah duit sumbangan tabung masjid ni hanya digunakan untuk membangunkan masjid, itu aku tak tahu. Aku macam tak jumpa pula artikel ataupun knowledge yang berkaitan dengan duit masjid hanya boleh digunakan untuk pembangunan masjid, tak boleh digunakan untuk pembangunan rakyat. Ataupun kita senang cakap, tak boleh digunakan untuk menderma, untuk membantu orang-orang sekeliling yang berdekatan dengan masjid tu, orang-orang susah, miskin, asnaf ke apa. Pening juga benda ni. Jadi aku rasa aku tak nak terlibat sangat lah dengan hal-hal yang berkait dengan pentadbiran ni. Sebab
benda ni aku rasa macam kau salah cakap. Bila kau salah buat, kau nanggung tau. Very complicated. Mungkin korang ada jawapan, mungkin korang ada pendapat korang. Aku harap korang boleh kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Adakah duit masjid ni boleh digunakan untuk tujuan amal jariah, untuk derma orang-orang susah ataupun asnaf? Kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.